Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk perbincangan yang telah kumpulan kami pilih bagi menganalisis isu semasa berkaitan etika dan perundangan guru adalah berkenaan dengan isu jenayah seksual. Sebelum saya meneruskan perbincangan kumpulan kami pada hari ini, izinkan saya mengenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, Nurul Akilah binti Abdullah iaitu saya. Yang kedua, Ain Syuhada binti Muhammad Qoris. Dan yang ketiga, Nurul Anis Izati binti Zainal Bidin. Jenayah seksual. Apa itu sebenarnya jenayah seksual ini? Gangguan seksual merupakan suatu bentuk perlakuan atau pertuturan yang berbentuk lucah, keganasan atau ancaman yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kuasa atau kekuatan fizikal terhadap golongan lemah, terutamanya wanita dan kanak-kanak. Mahkamah Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak ini telah dirasmikan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak pada 22 Jun 2017 di Istana Kehakiman Putrajaya. Tujuan penubuhan mahkamah mempercepatkan tempoh pelupusan kes dan mempercepatkan giliran bagi perbincangan kes jenayah seksual yang melibatkan kanak-kanak. Jenayah seksual atau amang seksual yang berlaku di kalangan kanak-kanak ini semakin meningkat dan menjadi kerisauan kepada setiap ibu bapa. Gangguan seksual ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa menghiraukan jantina, namun lebih dikaitkan kepada golongan wanita dan kanak-kanak. Seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis gangguan seksual di sekolah termasuklah perlakuan atau memberi isyarat lucah, memaksa atau mempengaruhi pelajar untuk membuat perlakuan seksual, melakukan sentuhan berbentuk seksual, menulis atau mempamer bahan bukan pengajaran yang berbentuk lucah dan sebagainya. Saban hari masyarakat di negara ini sering digemparkan dengan kes-kes gangguan seksual di sekolah yang lama-kelamaan menjadi kerisauan dan menjadi satu fenomena yang parah dan semakin sukar untuk dikawal. Dari hari ke hari kita melihat bahawa kes gangguan seksual ini kepada golongan kanak-kanak di sekolah semakin meningkat. Oleh itu, pihak-pihak tertentu terutamanya para guru di sekolah, ibu bapa serta masyarakat sekeliling haruslah peka terhadap isu ini dan seterusnya memainkan peranan masing-masing untuk menangani masalah ini. Okey, mari kita lihat punca berlakunya jenayah seksual oleh guru. Punca yang pertama adalah kurang memahami etika keguruan. Guru yang memahami etika keguruan tidak akan tergamak melakukan perkara sedemikian terhadap anak muridnya sendiri. Ini berbeza pula dengan guru tersebut kerana telah melanggar kod etika guru yang telah digariskan. Ini menunjukkan bahawa guru tersebut tidak mengerti dan memahami apa yang terkandung dalam kod etika guru. Punca yang kedua adalah pengambilan pil perangsang. Punca penyumbang kepada tingkah laku negatif yang dilakukan oleh guru tersebut ialah pengambilan pil perangsang. Kebanyakan kes yang melibatkan gangguan seksual ini seringkali dipengaruhi oleh pengambilan pil perangsang yang tidak terkawal dan dijual di pasaran secara terbuka. Apabila pengambilan pil perangsang secara tidak terkawal, keinginan seksual semakin meningkat menyebabkan berlakulah gangguan seksual ke atas murid. Kebanyakan guru lelaki yang tidak berkahwin atau telah bercerai yang menggunakan pil perangsang ini akan cuba membuat gangguan seksual terhadap anak muridnya apabila terangsang. Dalam situasi ini, guru tersebut hanya ingin memuaskan diri mereka tanpa mengira nasib yang akan menimpa anak murid apabila berkelakuan negatif seperti ini. Okey, punca yang ketiga adalah kurang kesedaran agama. Tiada kesedaran agama juga adalah punca kepada tingkah laku negatif yang dilakukan oleh guru tersebut. Didikan agama yang kurang terutama tentang hukum halal dan haram menyebabkan seseorang guru tersebut sanggup melakukan perkara terkutuk itu demi kepuasan mereka sendiri.
Kesedaran agama yang kurang iaitu tidak menggunakan ilmu yang dipelajari dengan sebaik mungkin menyebabkan guru tersebut tidak dapat membezakan yang mana betul dan yang mana salah. Guru tersebut juga tidak menjaga pergaulan beliau dengan anak muridnya di mana dia sanggup membuat gangguan seksual ke atas anak muridnya sendiri. Di sini jelas menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh guru tersebut bukan mencerminkan beliau sebagai seorang Muslim yang tidak mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Jika difikirkan kembali, tidak mungkin akan berlaku kes seumpama ini jika guru tersebut mempunyai kesedaran agama yang tinggi. Okey, mari kita lihat cadangan mengatasi tingkah laku guru yang negatif tersebut. Cadangan pertama adalah memperkenalkan pendidikan seks. Pendidikan merupakan satu kaedah yang terbaik untuk mengatasi tingkah laku guru yang negatif, di mana melalui kaedah ini kita boleh membangunkan kesedaran guru tentang bahaya gangguan seksual yang dilakukan oleh mereka terhadap murid-murid. Pendidikan seks ini bertujuan untuk memberi maklumat yang sebenar tentang kesalahan seksual yang dilakukan, lebih-lebih lagi dilakukan kepada murid-murid. Di samping itu juga, pendidikan seks ini juga mengetengahkan implikasi dan kesan yang diperolehi oleh pesalah gangguan seksual jika mereka terus melakukan gangguan seksual kepada murid-murid. Okey, cadangan yang kedua adalah mengadakan kursus ataupun ceramah ataupun bengkel. Okey, bagi mengatasi masalah ini, kursus, ceramah ataupun bengkel perlu dibuat bagi meningkatkan nilai-nilai dan tingkah laku yang teratur dan bertanggungjawab, terutama yang melibatkan penjawat awam, contohnya guru. Bagi mengatasi masalah ini hingga ke akar umbi, semua guru perlu menghadiri kursus yang dikendalikan oleh kerajaan bagi menyedarkan mereka tentang tanggungjawab sebagai pendidik. Nilai murni seperti kemanusiaan, kasih sayang, nilai moral, etika, tanggungjawab dan sebagainya perlu diterapkan ke dalam diri semua guru dalam kursus ini bagi menyedarkan mereka tentang kesalahan gangguan seksual dari terus berlaku. Okey, seterusnya cadangan yang ketiga adalah kuat kuasa undang-undang. Kuat kuasa undang-undang juga adalah satu jalan mudah yang boleh diambil bagi mengatasi tingkah laku yang negatif. Penguatkuasa undang-undang yang melibatkan kes gangguan seksual di kalangan pendidik ini perlulah dibanteras dengan segera supaya kes seumpama ini dapat diatasi dengan segera. Penguatkuasaan undang-undang seperti penjara, sebatan, hukuman dan sebagainya perlulah dikuatkuasa bagi mengatasi masalah ini dari terus berleluasa. Seterusnya kita pergi kepada statistik kes gangguan seksual yang berlaku di sekolah. Statistik pertama yang telah saya dapati adalah daripada tahun 2015 sehingga tahun 2017. Terdapat 18 kes gangguan seksual di sekolah sejak tahun tersebut. 18 laporan polis dibuat berhubung kejadian buli dan gangguan seksual terhadap pelajar di sekolah dari tahun 2015 sehingga Januari tahun 2017 yang telah melibatkan 14 perempuan dan 4 lelaki. Daripada statistik tersebut dapat kita rangkumi bahawa golongan yang menerima gangguan seksual ini adalah melebihi kepada golongan perempuan kerana mereka merasakan bahawa golongan perempuan ini golongan yang lemah. Seterusnya, 80% gangguan seksual di sekolah oleh guru berdasarkan kepada akhbar harian mengatakan bahawa sebanyak 79.4% daripada hampir 300 kes gangguan seksual di institusi pendidikan melibatkan pendidik dan pihak berkuasa sekolah menurut kajian oleh Ahli Women Action Society. NGO itu berkata ia telah menganalisis seramai 275 testimonial mengenai pemeriksaan haid, mengejut, gangguan seksual dan pembulian di sekolah yang dikongsikan dengan awam selama 10 hari. Seramai 311 pelaku disebut dan daripada jumlah itu 247 adalah daripada kalangan guru dan warden. Maka di sini dapat kita simpulkan bahawa
kes gangguan seksual ini berlaku di sekolah daripada guru itu sendiri, yang sepatutnya guru menjadi pendidik dan pelindung di sekolah menggantikan ibu bapa kepada murid-murid. Tetapi guru memilih untuk membuat gangguan seksual kepada kanak-kanak di sekolah yang menyebabkan kanak-kanak itu akan trauma dan tidak ingin pergi ke sekolah. Seterusnya, statistik yang telah saya dapati berdasarkan kepada Malaysia Now, petikan daripada pendidikan seksual penting untuk diajar di sekolah. Statistik yang telah dinyatakan di sini adalah menurut sebuah laporan di Statistik Polis pada tahun 2019, statistik menunjukkan remaja bermula daripada 13 sehingga ke 15 tahun adalah golongan paling ramai menjadi mangsa rogol, iaitu sebanyak 264 kes atau 57% sepanjang tempoh itu. Jumlah ini bukanlah angka yang kecil sebabnya dia adalah jumlah yang besar. Namun jumlah ini menyebabkan kebimbangan kerana dapat dilihat remaja seawal usia 13 tahun sehingga 15 tahun telah terdedah, telah mendapat gangguan seksual yang mana mereka ini mudah terdedah kepada bahaya gangguan seksual dan mungkin kerana mereka ni tidak mendapat panduan dan penerangan tentang apa itu sebenarnya seksual yang sebenarnya. Jadi apa kesan daripada statistik ni adalah boleh menyebabkan kepada rosaknya akhlak pelajar, ramainya pelajar yang mengandung seawal usia dan sebagainya. Maka pendidikan seks ini sangat perlu untuk didedahkan di sekolah bagi membendung isu ini, tetapi cara guru menerangkan apa itu seksual ini di sekolah hendaklah mengikut kepada panduan yang sepatutnya untuk mengelakkan lagi seksual itu berlaku. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih diucapkan kepada sahabat saya Nurul Akilah kerana telah menerangkan berkenaan tentang statistik. Seterusnya saya akan sambung berkenaan tentang Undang-Undang Malaysia yang telah disabitkan oleh kesalahan jenayah seksual. Okey. Pesalah-pesalah yang disabitkan dengan aktiviti-aktiviti jenayah seksual berkenaan boleh dijatuhkan hukuman mengikut Akta Kesalahan Seksual Kanak-Kanak 2017 iaitu Akta 792 atau di bawah Kanun Keseksaan. Okey, di sini ada dua. Okey, saya akan jelaskan terlebih dahulu berkenaan tentang hukuman yang akan dikenakan oleh pesalah kerana di bawah Kanun Keseksaan adalah seperti berikut. Okey, yang pertama, pesalah akan dikenakan penjara maksimum 10 tahun atau 30 tahun dan sebatan jika pesalah melakukan kesalahan merogol kanak-kanak di bawah umur 16 tahun ke bawah atau melakukan hubungan seksual dengan perempuan di bawah umur 12 tahun ke bawah. Okey, yang kedua, pesalah akan dikenakan penjara maksimum 10 tahun atau 30 tahun dan sebatan jika pesalah melakukan kesalahan sumbang mahram. Dan yang ketiga, pesalah akan dikenakan penjara maksimum 20 tahun jika disabitkan oleh kesalahan meliwat. Yang keempat, pesalah akan dikenakan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan sebatan disabitkan oleh kesalahan mencabut. Setelah saya menerangkan tentang hukuman yang dikenakan di bawah Kanun Keseksaan, sekarang saya akan menerangkan hukuman yang akan dikenakan di bawah Akta Kesalahan Seksual Kanak-Kanak 2017 iaitu Akta 792. Okey, yang pertama, pesalah akan dikenakan penjara maksimum 30 tahun disebabkan oleh kesalahan pornografi. Yang kedua, pesalah akan dikenakan penjara maksimum 10 tahun disebabkan oleh kesalahan komunikasi secara seksual. Yang ketiga, pesalah akan dikenakan penjara maksimum 5 tahun dan sebatan jika disabitkan oleh kesalahan pengantunan kanak-kanak. Dan yang keempat, pesalah akan
dikenakan penjara maksimum 10 tahun dan sebatan jika disabitkan oleh kesalahan perjumpaan selepas pengantungan. Dan yang terakhir, pesalah akan dikenakan penjara maksimum 20 tahun dan sebatan jika disabitkan oleh kesalahan amang seksual fizikal. Seterusnya, saya akan sambung tentang contoh kesalahan jenayah seksual kanak-kanak yang akan disabitkan oleh hukuman di bawah Akta di bawah Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2017 iaitu Akta 792. Okey, di antara contoh, yang pertama, contoh kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan pornografi kanak-kanak. Okey, di antaranya adalah membuat, menghasilkan atau mengarahkan pembuatan atau penghasilan pornografi kanak-kanak. Okey, selain itu, menggunakan kanak-kanak dalam pembuatan, penghasilan atau pengarahan pembuatan atau penghasilan pornografi kanak-kanak. Dan seterusnya, bertukar-tukar atau menerbitkan pornografi kanak-kanak dan juga mengakses pornografi kanak-kanak. Okey, di antara contoh lain berkaitan dengan jenayah seksual kanak-kanak iaitu kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan pengantunan kanak-kanak. Antaranya ialah berkomunikasi secara seksual dengan kanak-kanak, yang kedua pengantunan kanak-kanak, dan yang ketiga perjumpaan selepas pengantunan kanak-kanak. Okey, seterusnya antara contoh lain yang berkaitan tentang kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan amang seksual. Diterbahagi kepada dua iaitu amang seksual fizikal ke atas kanak-kanak dan juga amang seksual bukan fizikal ke atas kanak-kanak. Okey, sebagai contoh, perbuatan amang seksual fizikal ke atas kanak-kanak iaitu menyentuh mana-mana bahagian di badan seseorang kanak-kanak tersebut. Dan antara contoh amang seksual bukan fizikal ke atas kanak-kanak iaitu melakukan aktiviti yang bersifat seksual di hadapan kanak-kanak tersebut ataupun akan menyebabkan seseorang kanak-kanak itu memerhati seseorang yang lain sedang melakukan aktiviti yang bersifat seksual. Itu dikatakan sebagai perbuatan amang seksual bukan fizikal kanak-kanak. Okey, berikut ialah contoh-contoh kesalahan-kesalahan jenayah seksual kanak-kanak yang akan disabitkan hukuman di bawah Akta Kesalahan Jenayah Seksual Kanak-kanak 2017 iaitu Akta 792. Okey, antara rumusan yang boleh disimpulkan berkenaan tentang jenayah seksual kanak-kanak ini, okey, isu jenayah seksual kanak-kanak ini merupakan isu yang sangat penting dan perlu ditangani segera dengan melalui polisi yang sesuai. Okey, diharapkan juga kepada pihak yang berkenaan dapat menangani masalah ini bagi memelihara masa depan kanak-kanak di sekolah dan juga masa depan negara. Justru itu, pihak KPM perlulah memastikan bahawa kesejahteraan murid dan juga keselamatan mereka terpelihara dan menjadikan sekolah sebagai tempat yang paling selamat untuk murid-murid dan juga warga sekolah yang lain. Okey, sekian itu saja daripada kumpulan kami. Diharapkan pensyarah dapat menerima hasil kerja kami dengan sebaiknya.
Okey, mohon maaf di atas segala kesalahan. Sekian, terima kasih.